Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Amrah binti Sulaiman mendapat ijazah perubatan pada tahun 1982 daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian menjalankan tugas di Hospital Universiti Sains Malaysia. Seterusnya saya melanjutkan pelajaran tahap sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang farmakologi. Kemudian saya berkhidmat sebagai pensyarah di Pusat Pengajian Sains Perubatan, menjalankan penyelidikan herba pada mulanya dan menamatkan PhD saya pada tahun 2005. Selepas daripada itu saya fokus kepada penyelidikan madu, alhamdulillah. Dan pada tahun 2017 saya bersara wajib daripada Universiti Sains Malaysia. Alhamdulillah, pada suatu ketika dulu saya memang kerap mendapat jangkitan pernafasan lah. Kalau dilihat dari kacamata perubatan, dikatakan kerap mendapat upper respiratory tract infection, jangkitan pernafasan yang mana saya mengalami batuk, sesema, sakit tekak. Dan kalau saya batuk tu biasanya dia berlangsung lama, kadang-kadang melebihi 2 minggu tempohnya. Seorang rakan dari Hospital Universiti Sains Malaysia, pada masa itu kami berkhidmat sebagai doktor perubatan lah, pegawai perubatan biasa. Beliau telah menyarankan saya supaya amalkan minum madu. Jadi mulai daripada saat itu saya cuba amalkan mengambil madu dan beliau menyarankan supaya dijadikan minuman harian untuk menggantikan gula. Alhamdulillah, sejak daripada saya amalkan yang itu, saya jarang sekali mendapat jangkitan pernafasan ataupun batuk dan sesema. Dan kalau saya ada mengalami gatal-gatal tekak tu kan, saya akan menambahlah pengambilan madu saya, dan alhamdulillah itu boleh mencegahlah saya daripada mengalami batuk. Sebahagian daripada kami menjalankan penyelidikan klinikal. Jadi alhamdulillah, hasil-hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa madu ini mempunyai suatu keajaiban yang mana ia boleh digunakan dalam mencegah penyakit ataupun menyembuhkan penyakit. Penyakit itu mungkin merupakan penyakit berjangkit ataupun penyakit-penyakit kronik yang lain. Jadi hasil kajian daripada beberapa orang pensyarah itu, kami dapati bahawa madu ini ada kesan anti-kansernya, antibakterianya, anti-fungusnya, ada kesan pencegah kepada proses penuaan, atau melambatkan proses penuaan. Ada juga kesannya terhadap penyakit-penyakit kronik seperti penyakit kencing manis, di mana ia melambatkan kerosakan organ tertentu seperti buah pinggang. Ia juga boleh membantu melambatkan proses di mana seseorang itu mengalami menopause, proses contohnya tadilah osteoporosis tu lambat boleh berlaku. Salah satu penyelidikan yang kami jalankan adalah untuk melihat sama ada madu ini boleh membantu melambatkan komplikasi yang disebabkan oleh diabetes lah. Seperti yang kita maklum, pesakit diabetes ni gula mereka tinggi. Jadi gula yang tinggi tersebut boleh menyebabkan kerosakan kepada beberapa tisu dalam badan lah, yang boleh menyumbang kepada proses inflamasi, kerosakan tisu. Jadi sifat antioksidan madu tu yang ada pada madu tu, dia boleh mencegah kejadian oxidative stress, dan juga kesan anti-inflammatory yang ada pada madu itu, dia boleh melambatkan, mengurangkan proses inflamasi yang berlaku di kalangan pesakit diabetes. Ini dapat kita lihat apabila kita berikan madu kepada tikus yang kita aruhkan menjadi diabetik. Tikus tersebut kita bagi sejenis bahan kimia yang dipanggil streptozotocin, di mana streptozotocin ini menyebabkan pankreas kita mengalami sedikit kerosakan.
Jadi gula dalam darah tikus tersebut meningkat. Jadi kalau kita perhatikan selepas 4 minggu, ginjal itu ataupun buah pinggang tikus tersebut, glomerulusnya ataupun jaringan yang menapis darah itu menjadi rosak. Tetapi kalau tikus tersebut kita berikan madu setiap hari selama 4 minggu tersebut, kerosakan yang berlaku itu didapati minima ataupun berlangsung dengan perlahan dibandingkan dengan tikus yang kita tidak berikan madu tersebut. Kita perlu melihat juga kepada amalan seharian kita, iaitu pemakanan kita, aktiviti fizikal kita. Pengambilan makanan itu harus dilihat semula, maknanya kita lihat semula apakah amalan pemakanan kita sebelum ini, kita perbetulkan itu dulu. Jadi bagi pesakit yang mengalami kencing manis ini, mereka perlu melihat dululah gula mereka tu bagaimana. Adakah terlalu tinggi ataupun sederhana ataupun sudah normal. Kalau terlalu tinggi itu kita tidak sarankan mereka mengambil madu dengan banyaknya lah. Kalau mereka nak ambil juga, mereka perlu ambil dengan jumlah yang paling minima. Contohnya satu sudut teh, dan ambillah ketika perut kosong. Maksudnya masa itu kita tidak mengambil sumber makanan yang lain lah. Maknanya kita fokus hanya pengambilan madu ketika perut kosong. Tetapi kalau kandungan gula kita rendah ataupun normal, kita boleh je mengambil madu seperti juga orang biasalah, orang-orang lain yang sihat. Saya menyediakan sebuah buku kecil yang diberi tajuk Madu Lebah Penawar Penyakit Sepanjang Zaman. Kenapa saya pilih tajuk ini adalah memandangkan bahawa madu itu memang amat sesuai digunakan sebagai penawar untuk berbagai jenis penyakit. Kalau kita lihat bagaimana penyakit fizikal itu dibahagikan, ia dibahagikan kepada dua kumpulan yang besar, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit berjangkit itu kita katakan disebabkan oleh jangkitan bakteria atau virus ataupun kulat. Tetapi yang lebih pentingnya ia disebabkan oleh sistem imun kita yang lemah, yang tidak mampu untuk melawan serangan virus ataupun bakteria tersebut. Dan kajian menunjukkan bahawa madu ini memang berkeupayaan meningkatkan sistem imun seseorang. Di samping itu dia juga ada kesan antibakteria, antifungus, antivirus. Jadi dia memang amat sesuai untuk mencegah ataupun membantu merawat berbagai penyakit disebabkan oleh jangkitan. Madu itu memberi manfaat kepada kita apabila kita amalkan. Secara semula jadinya Allah SWT menjadikan satu sistem dalam tubuh kita yang balance up, menyeimbangkan stres oksidatif yang ada itu dengan beberapa bahan kimia asli lah yang ada dalam tubuh kita yang meneutralkan radikal bebas tersebut. Jadi kalau kita amalkan memakan bahan-bahan yang banyak mengandungi antioksidan, khususnya madu, di samping juga buah-buahan dan sayur-sayuran dan beberapa bijirin tertentu tu, dia boleh membantu melambatkan proses penuaan ataupun mengurangkan stres oksidatif dalam tisu-tisu sel-sel badan kita. Pada masa ini, penyakit yang paling digeruni adalah penyakit COVID-19. Madu yang digabungkan dengan habatus sauda boleh mengurangkan keterukan pesakit-pesakit yang mengidap coronavirus lah. Ia mempercepatkan menjadi negatif. Madu boleh meningkatkan
sistem imun kita. Jadi kita mengharapkanlah dengan peningkatan sistem imun itu boleh membantu mencegah daripada mendapat jangkitan COVID, insya-Allah. Amalan meminum madu ini adalah satu amalan yang sangat baik sekali lah. Penyebab penyakit itu ada banyak. Jadi di samping kita minum madu itu, kita perlu bermuhasabah diri lah. Kita lihat kembali apa agaknya faktor-faktor yang menyebabkan kita jatuh sakit. Perbetulkan di mana yang tak betul. Kita berdoa akan diberikan kesembuhan. Kita lakukan yang terbaik lah. Kalau amalan makanan kita yang sebelum itu tak berapa mengikut apa yang disarankan, kita perbetulkan. Di samping itu, kita amalkan mengambil madu seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Terlalu banyak manfaat mengambil madu ini. Dia ada kesan meningkatkan imun sistem kita. Dia boleh membantu mencegah penyakit kanser, penyakit-penyakit kronik yang lain. Mengurangkan inflamasi, mengurangkan stres oksidatif dan sebagainya.